Cikgu tengah charging telefon, jadi tak nampak pun chatting lah. Kalau nak tanya soalan, terus buka mic lah. Okay? Okay. Sebelum kita pergi kepada isi PDP kita malam ni, cikgu nak ulang balik lah secara ringkas apa yang sepatutnya awak tahu untuk bab 8. Okay. Hari ni kita nak masuk subtopik 8.2, tapi saya ulang balik secara ringkas. Naim tanya, Naim malam pada kelas. Okay. So secara ringkasnya nak ulang balik apa yang awak perlu tahu dalam subtopik 8.1, dia punya pengenalan lah. Okay, so kita lihat sama-sama untuk 8.1. Apa yang dimaksudkan dengan daya? Okay. Kalau ingat daya ni dia macam daya. Okay. Kena ada tarikan, kena ada tolakan. Okay. Untuk daya kena ada tarikan, syarat dia kena ada tolakan. So daya ni macam awak kena ada kekuatan lah untuk menggerakkan ataupun untuk tarik sesuatu objek. Okay. Itu maksud daya. So daya ini dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okay, daya ini boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okay. Ini adalah antara jenis-jenis daya yang perlu kita kenal pasti dia punya perbezaan. Okay. Yang pertama, daya graviti. Maksudnya dekat bumi ni mesti ada daya graviti lah. Sesuatu benda yang awak baling ke apa semua mesti akan jatuh semula ke bumi disebabkan adanya tarikan graviti. Okay. Kalau dekat bulan dia tak ada daya graviti. Hanya di bumi sahaja. Sesuatu yang dilambung, yang dibaling mesti akan jatuh. Okay. Yang kedua, daya geseran. Okay. So kata kunci dia adalah geser. Di mana kalau dia bergeser, mesti bergeseran di antara dua permukaan. Okay. Dua permukaan. Itu yang kita panggil sebagai daya geseran. Okay. Yang seterusnya, daya normal. Daya normal ni mungkin awak jarang-jarang pakai lah. Di mana daya normal ni mesti wujud sekiranya kita letak ataupun put something pada permukaan yang berbeza. Contohnya pada gambar rajah ni lah. Awak letak buah apple atas meja. So berat ni confirm dia ada tarikan graviti. So dia akan terletak. Okay. Dan dia mesti ada satu daya normal di mana dia secara automatik akan ada apabila bersentuhan dengan mana-mana permukaan. Okay. Untuk daya apungan ataupun kata senang ni terapung lah. Okay. Di mana daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam. So diterapung kat mana? Mestilah diterapung dalam bendalih. So bendalih sama ada air, sama ada minyak, apa-apa yang dalam bentuk cecair. Okay. Ini daya apungan. Daya elastik, benda yang macam getah lah. Okay. Di mana elastik boleh diregangkan bila awak tarik dia regang. Bila dia lepas, ya? Ya? Nak masuk? Dah. Siapa nak masuk? Sekejap, dia kata tadi nak masuk tak boleh. Siapa? Kishan. Kishan. Okay. Aku tak boleh masuk lagi ni. Cikgu dah klik OK rasanya. Kishan dah ada? Dah ada kan? Okay. So untuk ada lagi nak masuk ke ni? Sekejap. Cikgu, satu tambah satu apa cikgu? Apa dia? 1 tambah 1. Ni kenapa tanya soalan tu? 11. Salah cikgu, 2/2. Joy. Siapa tanya ni?
Jom. Semua dah masuk tadi Dah. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Okey. Okey, so daya elastik maksudnya apabila dia boleh diregangkan atau dimampatkan. Macam getah lah. Okey. Dan seterusnya last sekali adalah berat. Okey. Di mana suatu objek ditarifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. So beza di antara berat dengan jisim. Maksudnya berat ni kalau dia ada daya graviti, apa-apa saja yang ada dekat bumi. Tapi kalau benda ni awak bawa ke bulan, dia tak jadi berat lah. Okay. Jisim dia tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Okey. Ciri-ciri daya dia ada dua, satu magnitude, satu arah. Maksudnya arah dia akan bergerak ke mana dan magnitude ni berapa dia punya kekuatan ataupun kuasa yang kita letak untuk bagi dia bergerak. Okay. Di mana pengukuran daya, dia punya unit adalah dalam Newton. Okay. Dalam Newton. Contoh, okay. Kalau dekat bumi, satu objek dia ada jisim. Okay, jisim kalau kita panggil dia tak dipengaruhi oleh tarikan graviti. Tapi kalau ada tarikan graviti, dia jadi berat. Itu beza di antara jisim dengan berat. Okay, contoh kat sini. 1 kilo. Okay, 1 kilo adalah jisim. Tapi tukar kepada berat, dia akan jadi 10 Newton. Okay, sebab 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Okey, so itu secara sepintas lalulah mengenai pengenalan terhadap daya. So PDP hari ini kita nak berfokus kepada subtopik 8.2 iaitu apakah kesan-kesan daya yang ada. Okay. Apa yang boleh menyebabkan daya ni kepada kita punya kehidupan lah. So kita punya objektif pada hari ini adalah, okay, objektif kita yang pertama pada hari ini, apa ni Iwan Shah? Okay, objektif kita yang pertama untuk menghuraikan mengenai kesan tindakan daya, dan objektif yang kedua kita nak buat perbezaan di antara apa kaitan ketumpatan dengan kesan keapungan dalam kehidupan harian. Okay. Alright. Kita pergi lagi. Mana ni? Panas lah malam ni. Belum. Aircon tu lah masalahnya macam ibu kesian kan. Okey, 8.2. Apa dia kesan daya? Okay. Daya tadi dia mesti ada tolak. Dia mesti ada tarik. So bila tolak dengan tarik, agak-agak apa yang berlaku sekiranya kita kedakan daya terhadap sesuatu objek. Okay. So objek tu dia boleh mengubah bentuk. Contoh, awak tumbuk pipi kawan awak. Dah lebam, dah tenggelam pipi kawan awak. So maksudnya bentuk pipi dia dah berubah. Size. Ada bola, awak lenyek dia. Awak tekankan, bagi dia daya. Bola tu kecil. Bola tu sama ada jadi kecil ataupun jadi lepeh. So size dia pun boleh berubah. Okay. Gerakan. Contoh, gerakan ada bola sebiji depan mata awak. Lepas tu awak kenakan daya. Daya ni maksud dia awak sama ada tolak ataupun tarik kan. Apa jadi pada bola tersebut? Bola tu akan bergerak lah. Okay. So ada 3 kesan daya. Dia boleh ubah bentuk, dia boleh ubah saiz serta dia boleh ubah
gerakan jasad tersebut. Ini contoh lah ni. Bila ada kereta mainan. Biasa buat apa dengan kereta kalau dapat? Kereta mainan biasa buat apa? Tengok je. Bawa laju. Bawa Langgar laju. laju. Macam mana nak bagi dia bawa laju? Tolak dia. Tolak. So bila kita tolak, apa yang berlaku? Kesan daya terhadap kereta itu akan jadi bergerak. Bentuk berubah ke? Tak berubah. Saiz berubah ke? Kalau setakat tolak tu tak berubahlah saiz dengan bentuk dia. Dia cuma berubah daripada segi gerakan. Daripada satu titik ke satu titik yang lain. Okay, ni contoh dia. Okay, contoh yang pertama. Kesan daya. Objek pegun bergerak. Pegun ni maksudnya statik lah. Okay. So ada situasi yang pertama, dia bagi bola pingpong. Ada bola, awak tolak dengan jari. Apa yang berlaku? Objek tu akan jadi bergerak. Sama juga dengan bola sepak. Ada bola sepak, pom. Bola tu akan bergerak. Okay. Adakah saiz dia boleh berubah? Boleh berubah ke saiz dia? Tak, saiz dia tetap tak berubah. Kecuali lah kalau awak ni main Shaolin Soccer ke, cerita Cina tu yang sepak betul-betul sepak, dia punya saiz dia boleh berubah lah. Sebab dia kena kemek. Okay, bentuk dia pun boleh berubah. Tapi kalau setakat awak yang sepak-sepak biasa ni, kalau kita yang setakat sepak-sepak biasa ni, sepak main-main ni, tak berubah lah dia punya bentuk. Bulat tetap jadi bulat bola tu. Alright. Yang seterusnya, daya juga boleh menghentikan objek yang bergerak. Okay, kata kunci tadi, gerakan. So tadi daripada tak bergerak ataupun pegun, objek jadi bergerak. Tapi kalau sekarang ni, benda yang sudah bergerak, awak boleh hentikan dia punya gerakan. Maksudnya awak tahanlah bola tu. Okay. Apabila daya dikenakan pada arah bertentangan, objek akan berhenti bergerak. Okay. Maksudnya awak kenakan daya, awak tolaklah. Maksudnya bila ada bola dalam arah bertentangan, awak tolak dia punya arah dia. Okay. Kata kunci dia apa tadi? Daya. Sama ada tolak ataupun tarik kan. Maksud ini, maksudnya daya yang awak kenakan adalah daya tolakan. Menyebabkan objek yang sedang bergerak, dia akan berhenti. Okey, yang seterusnya. Masih lagi berkenaan dengan gerakan. Kalau tadi nak suruh dia gerak ataupun nak suruh objek tu berhenti, sekarang kita nak ubah dia punya kelajuan objek yang sedang bergerak. Okay. Daya dari arah bertentangan memperlahankan objek. Okay. So ini maksudnya macam tengah main bola lah. Tengah main bola nak pertahankan bola. Dan nak bagi bola tu melantun balik, so awak kena perlahankan dia punya kelajuan bola. Sama juga mesti dalam keadaan yang bertentangan. Sama ada awak bagi dia daya tolakan ataupun daya tarikan terhadap bola yang sedang bergerak. Okay. Seterusnya, mengubah arah gerakan objek. Pasal bola je semua contoh malam ni. Okey lah, tak apalah. Okay, so yang seterusnya mengubah arah gerakan objek. Ni skill lah ni. Orang main bola pun kena ada skill. Di mana daya dari tepi mengubah arah. Kepala ikut bulat. Apa dia? Bulat, kepala ikan. Bukan. Saya salah. Okay. Daya dari tepi mengubah arah pun sama. Ni nak skill lah ni, skill main bola. Nak tendang bagi gol kan, dapat bola tepi, lepas tu nak bagi bola gol kat tengah. So kena ada skill untuk mengubah arah gerakan objek. Okay, yang ni arah gerakan.
Yang last kali mengubah bentuk dan saiz. Samalah macam tadi, maksudnya kita kenakan bola tu daya tolak. Maksudnya awak tolak bola tu, tekan kuat-kuat menyebabkan bola itu boleh berubah bentuk dan juga saiz. Okay? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada, kita teruskan. Setakat ni senang je lah. Okay, daya apungan. Susah lah tu, jangan susah. Alah, nanti buat latihan nak faham lah. Susah tak apa, tak faham tanya. Okey. Allah. Tepi tu kejap. Tepi tu kejap. Tepi tu. Okey, seterusnya daya apungan. So, daya apungan ni macam kita lah, terapung-apung, terawang-awang. Okey, kalau kita ni terapung-apung, terawang-awang di dalam mimpi, dalam angan-angan. Tapi ni lebih kepada apungan dalam bendalek ataupun cecair. Nah, contoh ni, mandi dalam kolam, dalam bathtub, letak sekali pelampung itik. So, bila ada angin dalam itik ni, dia menyebabkan dia terapung. Sebab adanya daya apungan yang boleh menampung dia punya berat. Okay, so kat sini dia kata, daya apungan mesti sama dengan berat objek. Macam mana tu? Dia terapung tapi dia berat. Okey, contoh. Patung itik ni dia mempunyai berat 10 Newton. Okey, kita kena ingat. Kalau Newton ni maksudnya Newton ataupun berat, dia mesti ada tindakan ataupun daya tarikan graviti. Okay. Sesuatu yang kita letak atau baling mesti ada tarikan ke bawah sebab adanya daya tarikan graviti. Okay. Daya tindak balas iaitu daya apungan bertindak dengan magnitud yang sama tapi pada arah bertentangan. Okay. Kalau daya graviti confirm ditarik ke bawah kan sebab adanya daya tarikan graviti. Okay. Dia punya daya tarikan berapa? 10 Newton, confirm. Untuk daya tarikan graviti memang nilai dia sentiasa sama. 10 Newton. Okay. Ini memang kena set dalam kepala lah. Okay. Tetapi untuk daya apungan, dia terapung disebabkan oleh ada daya yang bertentangan yang menolaknya ke atas sebanyak 10 Newton juga. Dia kena balance. Okay. Itu yang menyebabkan itik ni jadi terapung-rapung. Satu tarik ke bawah, satu lagi push ke atas. So balance lah. Okay. Untuk gambar B ni. Gambar B, batu. Batu, dia jatuh ke bawah sebab adanya daya tarikan graviti sebanyak 10 Newton. Okay, yang ni tetap. Tetapi, dia tak terapung. Okay, dia tak terapung dan dia hanya mempunyai daya apungan sebanyak 5 Newton. Okay, dia hanya mempunyai daya apungan sebanyak 5 Newton. Okay. Ini yang menyebabkan objek ni akan tenggelam kalau daya apungan yang bertindak padanya tak cukup. Okay, kalau yang ni dia sama, balance. Tapi kalau gambar kedua, dia tak balance. Itu yang menyebabkan daya tarikan graviti yang menariknya ke bawah adalah lebih kuat berbanding daya yang menolaknya ke atas. Okay, samalah macam kalau kita angkat berat, angkat satu benda yang berat. Kita angkat berat, kita tak mampu. Okay, jadi apa yang jadi kalau kita angkat berat, benda tu terlalu berat bagi kita, benda tu akan jatuh lah. Okay, so kita tak mampu nak mengatasi berat yang ada. Begitu juga dengan daya apungan. So sini 10, sini 5. Tak balance. Okay. So apa jadi pada yang balance tu? Balance lagi 5.
Okay. So daya apungan 5 Newton ni adalah berat sebenar tolak berat ketara. Okay. Berat sebenar ni contohnya adalah berat objek ni udara. Normal lah. Berat dia yang sebenar. Berat betul dia lah. Okay. Tapi berat ketara adalah berat objek yang terendam di dalam cecair. Okay. Banyak mana dia tenggelam dalam cecair. So kalau kat sini tolaklah 10 tolak 5 sama dengan lagi 5. Okay. So berat ketara dia adalah 5. Itu yang menyebabkan benda ni boleh jadi tenggelam. Okay. Ini adalah eksperimen yang dijalankan di makmal lah. Okay. Tapi kita tak boleh buat. Tapi cikgu tunjuk juga contoh ni. So, ini nama alat dia adalah neraca spring. Okay. Neraca spring. Tempat kita nak timbang jugalah. Tapi dia ada spring. Macam kalau kita ada baby, kalau awak awak ada baby, adik kecil-kecil kat rumah, baby baru lahir, nurse datang rumah nak timbang. Okay. So kita nak timbang baby, kita tak letak dalam penimbang biasa tu macam penimbang durian. So kita letak dalam penimbang yang ada spring. Maksudnya bila kita sangkut baby ni kat kain, so dia akan ada bacaan lah dekat dia punya nombor-nombor kat sini. Okay, ini nama dia neraca spring. Maksudnya ada spring kat dalam ni yang boleh tertarik untuk memberikan bacaan nilai berat. Okay. Ya? Ya. Leon cakap berat ketara macam mana nak cari? Okay, berat ketara dia kena balance. Berat ketara dia kena balance ni. Okay. Dia akan bagi contoh daya apungan dia berapa. Berat sebenar dia berapa. So kita boleh carilah dia punya berat ketara. Okay, nilai dia mesti sama. Nanti cikgu tunjuk contoh. Okay. Okay. Contoh dekat gambar raja ni. Aku tak nampak lah. Okay. Contoh. Dia sangkut satu penutup botol kaca. So dia punya bacaan berapa ni? Dia punya bacaan 5. Okay, 5. Okay, bacaan awal dia 5. Tapi lepas 5. Tapi bila dia letak benda ni dalam air, dalam bendalih, menyebabkan berlakunya daya apungan. Okay, sekarang ni asal 5. Tapi bila dia rendam benda ni, penutup botol kaca ni dalam air, dia jadi berapa? Dia jadi 4. Okay, dia jadi 4. Kalau tadi 50 Newton, sekarang dah jadi 40 Newton. Okay, berkurang kan? Kenapa dia berkurang? Sebab apa? Sebab dia adanya daya apungan. Okay, cikgu bagi contoh lah. Okay, kalau kita mandi dalam air dengan kawan lah. Okay, kawan lagi seorang masa dekat darat kita dokong berat. Tak boleh nak dokong dekat darat. Okay. Tapi bila tapi bila awak masuk dalam air dengan kawan awak, cuba awak dokong kawan awak dalam air. Rasa apa? Ada beza tak? Ada beza kan? Dia macam lebih tak berat lah, dia ringan. Kalau kat ringan. air memang mampu. Betul. Konon bila dokong di dalam air nampak macam ringan je, boleh dokong je kawan aku ni. So maksudnya dalam air ataupun dalam bendalih dia ada suatu daya yang kita panggil sebagai daya apungan. Daya berat. Daya apungan. Okay.
Daya berat tu yang asal. Okay. Daya apungan tu yang jadi dia sikit. Okay. Apa maksud? So, okay, kita balik pada ni. Mana tadi ni? Okay, kita balik pada ni. Daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Okay, tadi cikgu bagi contoh berat dia berapa? Lepas penutup kaca tadi 50 kan? Okay, 50 Newton katakanlah. Bila dia terapung, dia jadi makin sikit. Jadi 40. Okay, so berat ketara tu agak-agak berapa? Ha, Apa cikgu? Apa cikgu? okay. Contoh tadilah yang cikgu kata bagi contoh neraca tadi. Tadi kan penutup tadi tu memula timbang 50. Okay, lepas kita rendam dalam air, dia jadi daya apungan. Jadi ringan sikit 40. So berapa berat ketara dia sekarang? So 40 tolak 10 tinggal 30. So berat ketara tu adalah berat objek yang terendam di dalam cecair. Macam Leong tanya tadi kan. Maksudnya bila dekat udara 50, tapi bila kita rendam dalam air, dia seolah-olah macam ringan. Okey, yang ringan itulah adalah daya apungan. So daripada 50 jadi 40. 10 lagi tu bagaimana? 10 lagi itulah kita panggil sebagai berat ketara. Okey. Benda yang kita tak nampak lah. Okey. Kita pergi ke, ada soalan setakat ni? Boleh faham? Boleh kod senyap je ni? Boleh. Boleh. Okay. So objektif yang kedua pada malam ni, kita nak memahami apa beza di antara ketumpatan dan juga kesan apungan. Okay, ketumpatan. Awak dah belajar ni apa dia ketumpatan? Okay, soalan dia. Lagi lah belum, tingkatan 1 lah. Adakah objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam di dalam air, manakala objek yang kurang tumpat daripada air akan terapung di atas air? Ingat tak lagi apa dia maksud ketumpatan? Tak ingat. Okey. Kalau kurang tumpat, dia akan jadi terapung. Kalau lebih tumpat, dia akan jadi tenggelam. Okey, contoh. Contohnya duit siling tu. Betul tak? Duit shilling. Mana lagi tumpat? Duit shilling letak kat mana? Dalam air. Air. Lepas tu apa jadi pada duit shilling tu? Duit siling tu. Meletup. Duit shilling tu akan tenggelam dalam air. So mana lagi tumpat? Air ke duit shilling? Air. Duit shilling lagi tumpat daripada air. Okay, ni recall balik lah. Okay, ni ada gelas. Ini ada air. Ini ada air batu. Okay, air batu ni terapung dalam air. Air yang tenggelam. Air yang tenggelam. Mana lagi tumpat? Air ke air batu? Air. Air lagi tumpat daripada air batu. Ataupun air batu kurang tumpat daripada air. Yang menyebabkan dia terapung. Okey, boleh faham lah tu. Terapung sebab tak ada udara. Bukan tak ada udara. Salah tu. Kalau sains, dia terapung sebab dia kurang tumpat. Dia tak boleh kata udara. Salah konsep. Kalau dalam sains, jawapan tu salah. Kurang tumpat sebab itulah dia terapung. Okey, so kita tengok contoh ni. Objek ni boleh tenggelam sebab dia
lebih tumpat berbanding cecair. Okay. Ini yang menyebabkan daya apungan kurang daripada berat objek. Satu dia tenggelam. Okay, sebab daya apungan kekuatan dia nak terapung tu sikit. Satu dia jadi tenggelam. Ada yang baru masuk ke ni? Iman baru masuk. Okey, nanti jangan ingatkan cikgu ambil awak punya kehadiran malam ni. Okey. Nak awak pernah dengar laut mati? Pernah. Laut mati tu laut apa sebenarnya? Laut mati, pernah dengar tak laut mati? Oh, lautnya ramai orang mati kan? Bukanlah. Apa dia laut mati? Tak pernah dengar. Air garam. Laut yang ramai orang mati dah cikgu kan? Cikgu saya pernah dengar. Bukanlah laut mati memang mati, tak adalah. Laut tu takkan susah orang nak mati dah dekat laut tu. Tapi nama dia laut mati. Cuma kakak saya pernah cakap Mungkin kalau sebab orang ramai mungkin sebab banyak ikan mati kot. orang tu terapung. Bukan ikan mati, orang tu terapung. Ni gambar dia, nampak tak? Sebab banyak sangat garam macam mati. Banyak apa? Banyak garam. Betul tu. Okay, ni cikgu tengah cari gambar yang awak tengok lah. Dia letak garam berapa time cikgu? Ini lautnya semula jadi. Nampak tak ni dia punya putih-putih kat tepi Semula ni? jadi lah Ikhwan. Ya. Okey, putih-putih dekat tepi ni. Ni garam sebenarnya. Laut ni laut Bila paling dia bila laut ni laut paling masin. Okey. Air kan. Awak nak buat garam yang kita makan tu, ada garam yang dibuat. Apa dia? Tak boleh mandi kat situ cikgu. Boleh. Okey, nanti je nak cerita. Okey. Garam yang kita makan kat rumah tu, dia ada yang buat daripada air laut. Macam mana dia buat air laut daripada laut? Air laut yang terkumpul tu, bila kita jemur, dia jadi kering kan sebab ada proses penyejatan. Okey. Bila dia tersejat, maka yang akan terkumpul adalah sisa-sisa garam. Begitu juga dengan laut mati ni. Okey. Allah, apa ni banyak betul Dek Dilan. Okey. Laut mati ada putih-putih kat tepi ni adalah garam. Sebab ni kawasan panas. Garam. So, dia tak sama dengan laut kita yang dekat Desaru, dekat Tioman, tak. Sebab untuk laut ni, kepekatan garam dia sangat-sangat tinggi. Bila awak mandi dalam ni, susah nak mati. Sebab dia menyebabkan badan awak jadi sentiasa terapung. Dia takkan tenggelam. Awak takkan tenggelam dalam laut mati ni. Sebab kandungan garam dia itu buaya air masin biasa. Tak, ni memang betul-betul masin ni. Lepas tu nama dia laut mati sebab tak ada kehidupan yang yang hidup dekat laut ni. Lepas tu dia panggil laut mati. Sebab dia terlampau masin sampaikan awak terjun dalam ni, awak takkan tenggelam. Awak akan jadi timbul. Okey. Kalau campak Ikhwan tak kisah, campak lagi. Tak kisah, campaklah dia. Takkan tenggelam punya. Sebab dia akan jadi timbul. Sebab, beza. Kalau awak, contoh macam ni lah. Kalau awak biasa pergi kat dapur, pernah nampak ke orang jual telur masin. Telur masin, telur itik yang dijerukkan, dia letak garam ke dalam air tu. Telur tu akan tenggelam, akan timbul. Garam dekat situ ke? Apa dia? Tak. Kalau nak buat telur masin kan, awak nak buat telur masin, awak kena rendam dia dalam air masin. Telur tu tenggelam ke tak? Tak akan tenggelam. Dia akan timbul. So maksudnya, kalau air biasa dengan air masin,
dia ada perbezaan daripada segi ketumpatan dia. Maksudnya Air biasa sedap, air masin suruh ikhwan minum. boleh je. Okay, tapi awak nak campak ikhwan memang tak tenggelam lah. Memang laut mati ni dia akan timbul. Okay, so ini yang cikgu nak cakap. Untuk setiap jenis air, dia boleh mempengaruhi ketumpatan ataupun daya apungan bagi setiap objek. Air lain, minyak pun cecair juga kan, tapi dia punya jenis ketumpatan tu berbeza daripada air. Okey, ini biasanya awak tengok kat kapal. Kalau awak pernah tengok kapal lah. Okey, sebenarnya dekat kapal ni, kapal dia nak bergerak hantar kargo daripada satu tempat ke tempat lain. Setiap laut tu dia ada nak laut kan, laut dekat Johor air dia lain, laut dekat dah sampai dekat Antartika lain, sampai dekat China dia punya air laut lain. Okey, so kapal kargo ni dia ada satu garisan kat bawah ni sebenarnya. Okey, dekat setiap kapal dia akan ada satu garisan ataupun penanda yang kita panggil sebagai garisan plimsoll. Oh, garisan apa ni? Okey, ini sebenarnya untuk tujuan keselamatan. Selamat daripada mana pula kan? Okey, maksudnya disebabkan oleh setiap laluan dia, kapal ni lalu ke air laut, ada perbezaan suhu, ada perbezaan kepekatan, ada perbezaan ketumpatan air laut. Okey, so garisan plimsoll ni dia nak tentukan sama ada, kan kapal kargo ni bawa banyak barang, bawa banyak beban. So dia nak tentukan sama ada kapal ni dalam keadaan selamat ke dia nak terapung. Ni dia punya penanda ni. KTF, F, T, S, W, okey. Apa benda semua ni? Ni. So ni punya huruf-huruf ni maksudnya ni. Air tawar tropika, Malaysia lah kot. Air tawar ni macam air tasik, air laut, lautan musim panas, lautan musim sejuk. Ini menunjukkan setiap kawasan yang dia lalu ni dia mempunyai paras ataupun tahap ketumpatan yang berbeza. Mungkin air tawar dia tak masin. So dia mungkin dia timbul sikit, terapung sikit. Kalau air sejuk, lain sikit. Dia mengikut berbeza ketumpatan. Dia ada aras dia lah. Penanda ni. Selamat ke tak selamat. So kalau lebih daripada penanda dia, kapal ni tahulah kena jaga-jaga lah. Mungkin dia kena rehat dulu ke, ataupun dia kena buang dia punya bebanan tu sikit ke. Tengoklah, sebab kapal ni bergantung kepada daya apungan. Dia kena sentiasa terapung. Kalau tenggelam lebih daripada had, maksudnya dia membahayakan muatan dan juga anak-anak kapal yang ada dalam kapal ni. Itu yang kita namakan sebagai garisan plimsoll. Kalau kereta, kita bawa kereta tengah jalan, kita tengok speed dia 100 meter ke, jangan lebih daripada 150 meter. Itu kelajuan dekat kereta. Tapi kalau dekat kapal, dia bergantung kepada garisan plimsoll. Untuk kapal-kapal kargo. Bukan kapal-kapal yang persiaran lah. Kapal kargo ni maksudnya kapal yang bawa muatan yang lebih. Okey. So cikgu rasa itu saja yang puas ni kita akan belajar untuk next PBT lah. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada soalan. So cikgu nak test lah. Okey. Ini soalan kita jawab sama-sama dalam kelas. Mengkaji kesan-kesan tindakan daya. Ni dia bagi simple je. Ada processing,
ada kereta mainan. Okay, untuk aktiviti yang pertama, ada plasticine, lepas tu awak tekan-tekan dia. Okay, pemerhatian. Apa yang kita perhatikan? Awak nampak apa? Laju. Penyek. Ketulan plasticine menjadi lenyek ataupun lepeh. Penyek. Penyek ada ke dalam bahasa Melayu ni? Kalau ayam Tak ada. penyek ada. Tak ada. Kalau nasi ayam penyek tu tahulah. Okey, ketulan plasticine menjadi lepeh. Okey. Kesan daya. Lenyek. Daya boleh mengubah apa? Daripada bentuk dia bulat, dia jadi lepeh. So daya boleh Mengubah bentuk. mengubah Mengubah bentuk. apa? Bentuk. Bentuk. Pandai. Jadi 3 tadi kan? Okey. B. Menolak sebuah kereta mainan yang pegun dan kemudian menghentikannya. Kereta mainan apa jadi bila awak tolak? Gerak. Bergerak. Tu masuk Okey, longkang. masuk longkang. Kereta mainan bergerak apabila ditolak dan berhenti. Pandai. So kat sini maksudnya daya boleh Mengubah. mengubah Mengubah. gerakkan objek yang pegun Tutup mic. dan selain dia boleh menggerakkan, awak main bola tadi kan? Orang dah pasing-pasing bola buat apa? Lepas tu dia Tembak boleh terus. skill power tu. Dan boleh menghentikan objek yang bergerak. Okay, C. Ikut je soalan ni. Okay, C. Menolak kereta mainan pada arah gerakannya. Ciu! Okay. Pemerhatian. Kereta mainan bergerak dengan pantas Kilat. ataupun Kilat. laju. Kilat. Okay, seterusnya. Daya boleh mengubah daripada slow jadi boleh mengubah apa? So dia boleh mengubah kelajuan. Kelajuan cahaya tu power sangat. Itu macam Ultraman dah tu. Okay, B. Menolak dari sisi kereta nyamuk. Menolak dari sisi kereta mainan yang bergerak. Kereta tengah bergerak, awak piuk, tolak daripada tepi. Apa jadi pada arah gerakan kereta mainan? Tergolek. Terguling. Nyamuk kena langgar. Arah gerakan kereta mainan dia jadi berubah. Berubahlah. Sepatutnya kereta tu pergi straight. Awak ni nakal sangat, piuk, pergi tolak kat sana. Jadi arah gerakan dia pun boleh berubah. Okay. Kesian kat nyamuk sini, kena langgar. nyamuk dekat macam cikgu ni lah. Daya boleh mengubah arah gerakan sesuatu objek. Okey, kesimpulan dia. Ada 3 tadi kan? Daya boleh mengubah apa? Arah, bentuk, Pergerakan. gerakan ataupun kelajuan lah. Okey. Pandai siang. Pandai. Dia malam semua dia aktif. Pagi je macam semua tak masuk kelas. Saya tidur. Agaknya tak bangun pagi tu. Dia Memang bangun pukul 4 je. Dia bangun pukul 4 petang. Pagi saya susah nak fokus. Kenapa ngantuk? Bukan Pagi ngantuk. memang adik guru yang tak fokus lah. Macam tak ada mood nak belajar kita. Sebab awak tak cukup tidur malamnya ataupun pagi tu awak bangun tak breakfast. Tak cukup gula dalam badan waktu ngantuk. Cikgu jangan jadi macam Ikuan ni kawan-kawan. Tidur pukul berapa, bangun pukul 4 petang. Main PUBG lah tu. Kan? Cikgu. Mobile Legend kan?
Main satu tim, satu kelas main Mobile Legends, saya tak tahu. Okay, last. Daya juga dapat apa? Menggerak objek yang pegun, objek yang tak bergerak. So daya juga dapat menggerakkan objek yang pegun Awan. dan menghentikan pandai. Meletupkan. Okey, semua dah berjaya jawab soalan. Jadi untuk latihan, dia kan ada latihan juga untuk seorang-seorang. So latihan dia, Dah habis. Dah habis. dia dah habis lah. Malam ni punya kelas dah habis. So, untuk latihan, cikgu akan bagi link latihan ni dalam grup WhatsApp. Awak jawab saja Google Form ni. Okay, kat sini ada 20 markah. Semua sekali soalan sikit je. Okay, tengok dulu. Ni soalan-soalan dia. Kalau Simple dapat je. 20-20 boleh ke cikgu? Hebat sangatlah tu. Hebatlah tu. Boleh Okay. lah, Semua ni boleh lah soalan yang dalam cikgu dah 2 cakap tadi. markah. Awak dengar cikgu cakap tadi, confirm boleh punya. Okay, 8 soalan je. Tak banyak pun. Okay, dah bagi soalan bocor dah ni. Okay. Cikgu jawapan pun Ada soalan cikgu. lagi? Cikgu jawapan. Bagi jawapan. Cikgu. Ya. Tentang yang laut mati tu kan cikgu cakap kalau manusia Dekat Jordan kan cikgu kan? Laut mati dekat Jordan kan? Kalau Ya. kalau batu Kalau batu. Apa dia? Kalau batu. Kalau Kalau campak batu masuk tu, dalam cikgu masuk dia. laut mati tu. Tengok pula dia punya. Tengok pula dia punya apa ni? Berat tu. Batu tu kalau batu besar, tenggelam lah. Laut mati ni bukan ada satu. Batu tu. Mana Batu tu kalau mana berat ni? sama macam dosa equal macam mana cikgu? Dekat mana? Asal balik mana? Dekat Madaba, Judean Desert. Macam sini lah kat mana? Dekat area Arab-Arab juga ni rasanya. Oh, yang Arab dekat Perak tu. Kan ada kisah Nabi tu. Yang JJ tu. Lepas tu kan Allah turunkan bala kat semua orang. Rakyat tu. Allah terbalikkan dunia. Yang dekat Perak tu lah kan? Bukan. Kau bodoh anak M. Oh, bukan dah. Google lah sini lepas ni. Okay, Cikgu ni buat kelas malam je lah cikgu. Apa dia? Petang ke? Buat kelas malam je lah. Malam je Bodoh lah sikit. cikgu. Kelas awak sampai Malam je lah cikgu, malam je. Cikgu susun balik lah dia punya jadual. Sebab cikgu ada dengan awak minggu ni dengan minggu depan je. Lepas tu cuti sekolah kan. Baik. Next September kan cikgu kan? Tak tahu. Dekat Awak Thailand rasa? dah naik dah cikgu. Dekat Thailand dah naik dah cikgu. Ke Thailand, pergilah sekolah kat Thailand. Jom Wan pergi Thailand je Wan. Saya tak sabar nak tu. Saya tak sabar nak main. Jadi nak tanda kehadiran ni. Naimah Nazrin, ada ke nama Naimah Nazrin? Saya cikgu, saya. Naik bulat. Naik. Apakah betul IDN nama lelaki dia? Tak clear lah Ya. Ni cikgu Tolong jarakan. nanti buat bukan Jangan. Naik. On camera.